Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, masih hangat berkait dengan SD, kononnya Muhyiddin layak jadi Perdana Menteri, tetapi telah disangkal oleh beberapa pihak, termasuklah kali ini Azalina Othman Said, Menteri untuk Undang-Undang dan Transformasi Parlimen, menyatakan bahwa SD Muhyiddin tak semudah pertandingan sukan. Isu membabitkan 115 akuan bersumpah SD yang dibangkitkan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin tidak semudah seperti pertandingan sukan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said. Ini kerana katanya persetujuan untuk membentuk kerajaan mesti datang daripada parti dan bukan individu selain tertakluk kepada undang-undang anti lompat parti. Perkara ini, fakta inilah yang gagal diterjemahkan, gagal diterangkan oleh Parti Bersatu, geng-geng Muhyiddin dan termasuk Muhyiddin. Banyak pihak macai yang menyokong Muhyiddin. Ramai pihak yang cuba menegakkan benang yang basah. Tapi mereka lupa dua fakta utama ini, yaitu bagi membentuk kerajaan, sokongan mestilah datang daripada parti dan bukan secara individu. Menurut Akta Lompat Parti, sekiranya mereka menyokong secara parti datang daripada parti, ianya adalah sah. Tetapi sekiranya ia datang secara individu, maka ianya telah melanggar Akta Anti Lompat Parti dan dianggap telah lompat parti. Selain daripada itu sebabnya SD sudah tidak diguna pakai lagi dalam menentukan pembentukan kerajaan. Kerana pengalaman dalam langkah Sheraton yang begitu menyebabkan politik Malaysia jadi huru-hara, terumbang-ambing, telah pun mengajar Malaysia untuk lebih berhati-hati. Itu sebabnya Parlimen telah pun meluluskan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin lagi itu, telah meluluskan bahawa mana-mana individu yang menyokong atau mahu membentuk kerajaan berdasarkan SD sudah tidak boleh pakai lagi. SD sudah tak boleh pakai lagi kerana ianya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anti Lompat Parti. Maka dengan itu, siapa-siapa yang menyokong secara SD, tanda tangan macam mana sekalipun tanda tangan itu macam mana ribu-ribu pun SD-nya, sudah tak boleh pakai. Mesti datang daripada parti. Kalau datang daripada parti, tak perlu pun tanda tangan SD, boleh diterima pakai. Kalau SD, minta ampun, minta maaf, ianya tidak boleh digunakan pakai. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, Akta Anti Lompat Parti, khususnya daripada Barisan Nasional UMNO, telah menyatakan sesiapa yang menyokong pembentukan kerajaan secara individu perlu membayar bon sebanyak 100 juta ringgit. Jadi, 10 ahli parlimen daripada Barisan Nasional UMNO yang cuba-cuba nak menjadi pengkhianat, menyokong pembentukan kerajaan secara individu atau solo, kalau kedapatan dan telah melanggar Akta Anti Lompat Parti, sah bakal dikenakan denda 100 juta ringgit kerana langgar peraturan yang dibuat oleh UMNO BN. Dan jangan lupa, mereka telah pun menandatangani borang akur janji yang mana mereka perlu membayar denda tersebut. Dan buktinya pula sangat-sangat tepat dengan adanya daripada saksi sehingga ada pesuruh sumpah dan yang hebatnya ada rakaman video. Nampaknya UMNO telah pun belajar sesuatu daripada pengkhianat yang telah mengkhianati UMNO sebelum ini. Menurut Azalina lagi, dalam perkara ini, kalau daripada mula dia tak ada bilangan lebih daripada parti politik lain.
Kedua, yang di Pertuan Agong masa itu dah titahkan supaya perkiraan ataupun parti dengan parti bersetuju, katanya pada sidang media di PWTC Kuala Lumpur, sempena Perhimpunan Agung UMNO. Azalina menambah, selepas parti bersetuju, mereka kemudiannya terikat kepada perjanjian gabungan selepas pilihan raya. Azalina merujuk catatan yang dibuat di laman X semalam, di mana dia berkata budi bicara yang di Pertuan Agong terdahulu tidak boleh dipertikaikan. Menteri berkenaan menyebut mengenai perkara 43 dalam kurungan 2 kurungan E Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti di Dewan Rakyat. Semalam Muhyiddin menyerahkan kepada polis 115 SD termasuk daripada dirinya sendiri sebagai bukti mendapat sokongan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Media turut mendapat salinan SD yang diberikan Muhyiddin kepada Istana bertarikh 12 November 2022 di mana dia menyebut bahawa dia telah melampirkan 51 SD daripada PN, PAS 22, GPS 22, Gabungan Rakyat Sabah 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia 1 serta SD daripada 10 ahli parlimen BN dan 2 ahli parlimen bebas. Zahid pada masa itu berbalah pendapat dengan ahli parlimen BN mengenai sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, Zahid telah pun menyatakan bahawa terdapat 2 SD yang berbeza, yang mana 10 ahli parlimen yang kononnya menyokong Muhyiddin Yassin telah menandatangani 2 SD, iaitu SD menyokong BN dan SD yang menyokong Muhyiddin Yassin. Oleh sebab itulah 10 MP itu tidak boleh dikira sebagai menyokong Muhyiddin Yassin. SD berkenaan antara dokumen yang diberikan Muhyiddin kepada polis yang penting membantu siasatan dalam ucapannya yang menyentuh 3R. Sebelum ini tular di media sosial mengenai ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda semua? Kalau selepas mendengar daripada penafian Muhyiddin Yassin, daripada Zahid Hamidi, ia cukup jelas bahawa sebenarnya Muhyiddin memang tidak boleh dilantik Perdana Menteri. Bersyukurlah kita kata netizen kena kebijaksanaan daripada Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ketika itu telah menyebabkan negara ini kini telah pun stabil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.